Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan sudah bersedia dengan kitab masing-masing ya untuk mengikuti sambungan ni perbincangan kitab kita iaitu kitab Fathul Bari. Siapa bersama dengan saya pada pagi ini? Boleh saya lihat teman-teman yang sentiasa tidak jemu-jemu ya menyertai program-program di Masjid Yusof Ishak. Di sini sebagaimana biasanya Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Nadia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nadia. Semoga sihat semuanya. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Ya, insyaAllah Kak Som. Mudah-mudahan sihat dan ceria selalu. Ada Nur juga di situ. Assalamualaikum Ustazah dan para jemaah muslimah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Nur. Terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada siapa lagi? Cik Salimah kan? Cik Salimah dekat situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Asia, Kak Zaida, ya ramailah dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama dengan kami pada pagi ini. Mudah-mudahan ya, ia merupakan satu pagi yang penuh keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai dalam pertemuan ini. Okey muslimah, sebagaimana biasanya sila letakkan di ruangan komen kita berada di muka surat yang keberapa dan juga hadis yang keberapa sebagai perbincangan kita pada pagi ini. Dipersilakan untuk kita lihat jawapan-jawapan daripada muslimah semuanya. Okey, Kak Zah jawab muka surat 105, bab 20, istinja dengan batu. Okey, baik. Ada yang lain jawapannya? Kak Som, Kak Som, bab 20. Ya, suara saya berpasir. Bab 20, muka surat 105, Ustazah. Okey, ada tak? Nadia letak berapa tu di situ? Page 105, bab 20. Okay, tak ada yang lain Okay, hadis 155, muka surat 105, bab 20. Semua samalah ya, kita lihat di situ. Letakkan jawapan yang sama. Kak Aisyah juga memberikan jawapan yang sama kan. Page 105, bab 20, hadis 155. Baik, terima kasih kepada semua muslimah yang memberikan jawapan pada pagi ini. Kita lihat hadis kita. Sabar. Mana salah stesen ni. Yang stesen yang betul ni. Kita di bab yang ke-20. Okey, bab kita yang ke-20, muka surat 105. Tadi kan hadisnya, tajuk hadisnya istinja dengan batu. Dan kita ada sebuah hadis yang agak panjang juga di sini berkenaan dengan apa nak cakap bukan cara lah, satu situasi yang berlaku di zaman Nabi SAW yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita tentang kebolehan untuk beristinja menggunakan batu dan juga benda apa yang tidak dibenarkan untuk kita gunakan dalam keadaan beristinja. Baik, kita baca ya muslimah hadis kita di sini terlebih dahulu, hadis yang ke-155. Hadis kita yang ke-155 berada di muka surat 105 bertajuk bab istinja dengan batu. Babul istinja'i bil hijarah. Okey. Babul istinja'i bil hijarah. Bab beristinja menggunakan batu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ahmad bin Muhammad al-Makki qala حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي
عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا ورث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang ada pada satu keadaan yang mana dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah buang hajat ya. Baik, kalau kita baca pada terjemahannya kita lihat begini. Saya nak ambil sanad ini daripada Abu Hurairah ya, sila cari periwayatan dari Abu Hurairah ya di situ. Jadi tak panjang sangatlah saya baca sanadnya. Kita lihat dari Abu Hurairah. Okey, dari Abu Hurairah. Dalam kitab juga sila ya muslimah cari perenggan ataupun cari perkataan yang bermula dari Abu Hurairah. Baik, jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu an dia menceritakan tentang satu situasi keadaan yang mana dia pernah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Yang mana dia cerita, aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saat baginda keluar untuk buang hajat. Dan baginda tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adab lah ya. Kalau masa buang hajat ni kita tak tengok kanan kiri kan, tak boleh lilau lah gitu matanya. Dan baginda dalam keadaan yang begitu ya, dan baginda tidak menoleh ke kanan atau kiri hingga aku pun mendekatinya. Jadi Abu Hurairah ni mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu. Nabi cakap ya kepada Abu Hurairah ni, Nabi minta bantuan kepada Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Okay, kalau kita baca tadi dalam bahasa Arabnya, Nabi kata ibghini ahjaran astanfid biha. Maksudnya tolong carikan untuk aku ini, untuk saya, batu untuk aku gunakan beristinja. Wala ta'tini bi'azmin wala warthin. Dan jangan engkau bawakan untuk aku yang berbentuk tulang atau kotoran haiwan. Jadi Abu Hurairah pun dia pergilah ya, dia cari batu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis ini. Dia kata di situ, lalu aku pun datang kepada baginda. Dan lepas dia cari batu-batu ni kan, dia pun bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa biji batu di sini di hujung kainku. Maknanya dia guna dengan hujung kainnya. Lalu batu tersebut aku letakkan di sisinya dan Abu Hurairah letakkan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berpaling darinya. Maknanya dia tak tengoklah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi setelah selesai buang hajatnya di sini, baginda pun mengikutinya. Mengikutinya di sini maksudnya lah Nabi ambil batu itu tadi dan menggunakan batu-batu tersebut untuk beristinja. So inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada beliau ketika dalam keadaan Nabi hendak buang hajat itu tadi. Baik, kita lihat ya kepada syarah judul bab kita pada pagi ini. Syarah judul bab yang menjelaskan tentang kenapa bab ini ditampilkan dalam topik ataupun dalam bab yang ke-20, ataupun kenapa tajuk inilah sebenarnya, tajuk ini ditampilkan dalam bab kita yang ke-20 di sini, dan apakah relevannya untuk dibincangkan tentang hadis ini. Baik, kita lihat ya begini muslimah. Di dalam perbincangan tersebut, iaitu di muka surat 101, diletakkan kepada kita dengan perkataannya di situ. Sebentar.
Baik, kita ada perkataan babul istinja'i bil hijara. Okay, ini adalah judul bab kita di bab yang ke-20. Topiknya, judulnya ialah bab al-istinja' bil hijara. Maksudnya bab beristinja' dengan menggunakan batu. Dan dalam kitab kita ini, Imam Ibn Hajar al-Asqalani beliau menjelaskan bahawa Imam Al-Bukhari dia mencantumkan judul ini sebagai bantahan terhadap ulama' yang berpendapat bahawa sebutan istinja khusus bagi orang yang mencuci kemaluannya dengan air. Jadi ini sebabnya mengapa Imam Al-Bukhari diletakkan topik ini dalam kitabnya, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi bila ada topik ini dan topik tersebut sendiri menampilkan perkataan al-istinja, menggunakan perkataan istinja, maka secara jelasnya di sini kita faham bahawa Imam Al-Bukhari ingin memberitahu kepada kita ungkapan kata istinja bukan hanya digunakan untuk bersuci ataupun beristinja dengan air. Kerana di sana ada pendapat di kalangan para ulama, mereka mengkhususkan perkataan istinja ini hanya untuk situasi apabila seseorang dia beristinja menggunakan air. Namun di sini bila Imam Al-Bukhari beliau mengemukakan topik babul istinja bil hijara, jelas kepada kita perkataan istinja bukan hanya digunakan ketika seseorang beristinja menggunakan air, tetapi apabila dia menggunakan batu tadi kan, sebagaimana dengan Nabi SAW itu tadi, perkataan ini masih lagi sesuai untuk digunakan. Jadi bila kita kata istinja, tak semestinya dengan air sahaja. Ya, bila kita kata istinja bermakna ia boleh menggunakan batu ataupun perkara-perkara yang dibenarkan untuk beristinja. Baik, seterusnya kita pergi kepada syarah hadis kita pada pagi ini. Kalau dalam kitab ya Muslimah, kita ada muka surat 106 di situ, ada dua perkataan. Yang pertama iaitu haddatsana Ahmad bin Muhammadin al-Makki dan juga an jaddihi, itu tak apa, tinggalkan sahaja. Ya, nanti boleh dibaca sendiri sebab itu hanya menerangkanlah tentang siapa perawi ini, okay, dan daripada sudut kedudukannya, dan saya pun dah baca di situ, tidak ada masalah sangat. Tak, kita tinggalkan sahaja dan kita akan terus pergi kepada halaman yang berikutnya. Okay, iaitu pada muka surat kita yang ke-107. Baik, di muka surat kita yang ke-107 ada beberapa perkataan di situ dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas. Okey, baik. Pertama kita ada perkataan ittaba'tu. Ittaba'tu. Aku mengikuti. Dibaca dengan mentasydidkan huruf ta. Maksudnya huruf ta itu kita baca dengan sabdu. Okey, ada tasydid. Itta. Okey, ittaba'tu. Yang artinya adalah aku berjalan di belakang beliau. Siapa yang berjalan di belakang siapa ini? Ini soalan, sila jawab di ruangan komen. Siapa yang berjalan di belakang siapa? Ya, silakan letakkan jawapan di ruangan komen. Saya tunggu. Ittaba'tu bermaksud aku berjalan di belakang baginda. Okey. Siapa yang berjalan di belakang siapa? Abu Hurairah behind Nabi SAW. Dicampur perkataan. Abu Hurairah behind Nabi SAW. Okey. Kak Zah, Abu Hurairah berjalan di belakang Rasulullah. Kak Zaidah, Abu Hurairah berjalan di belakang Nabi. Okey, baik. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan. Maka di sini Abu Hurairah ceritakan yang mana ketika dia ikut Nabi ni, dia jalan di belakang. Okey, Kak Som juga berikan jawapan yang sama. Kak Syah juga. Okey, terima kasih. So di sini kita lihat Abu Hurairah ceritakannya dalam hadis itu tadi. Dia berjalan, dia ikut Nabi. Tapi ikut Nabi tu macam mana? Adakah jalan di sebelah Nabi ataupun jalan di kanan kiri, depan dan sebagainya? Macam mana? Maka dalam teks kita di sini, Imam Ibn Hajar al-Asqalani dia jelaskan Abu Hurairah dia jalan di belakang Nabi SAW. Okay, dia ikut Nabi dari belakang. Kemudian kita ada perkataan fadanautu minhu. Okey, fadanautu minhu. Pergi kepada perkataan yang seterusnya ya Muslimah. Fadanautu minhu. Maksudnya, lalu aku mendekati beliau. Okey,
Di dalam riwayat Al-Ismaili, lafaz tersebut tercantum dengan redaksi astanisu wa atanahnahu faqala man hadha faqultu Abu Hurairah. Jadi ada pada satu riwayat yang lain menjelaskan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak tahu yang Abu Hurairah ni ikut dia dari belakang. Kan? Jadi sebelum Abu Hurairah mendekati Nabi yang dalam keadaan nak buang hajat itu tadi, Abu Hurairah ni Masya Allah Tabarakallah ya, kita nampak ya dia ada adabnya di sini. Sebab dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana adab yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat ini menyatakan, Abu Hurairah ceritakan, astanisu, aku meminta izin, wa atanahnahu, dan berdeham. Kenapa Abu Hurairah buat begitu? Di samping kita kata tadi ia adalah adab. Tapi kenapa sebenarnya Abu Hurairah buat sedemikian? Ada sesiapa nak berikan jawapan? Kenapa? Okay. Kalau tadi kita baca dalam hadis kita yang ke-155, Abu Hurairah cerita dia terus mendekati Nabi. Tapi bila kita baca dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah ceritakan, aku meminta izin dan berdeham. Kenapa sebelum Abu Hurairah mendekati Nabi, dia meminta izin dan berdeham? Ada jawapan? Persilakan untuk jawab. Senyap lah. Kenapa senyap semua ni? tak bagi jawapan kenapa? Tak tahu ke macam mana? Tak tahu beritahu tak tahu. Kalau tak tahu, tak tulis dekat situ. Tak tahu Ustazah, jadi saya tahulah tak tahu dia senyap. Macam kan ni, ada orang ke tak ada orang. Krik 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 krik. Macam bunyi krik dia senyap ke? Dah lah kat sini pun senyap juga. Tak ada orang. Macam mana ni? Tahu ke tidak? Kalau tak tahu, beritahu saya tidak tahu. Tak tahu. Macam tu lah. Okey. Jadi kita ni. Tapi ada yang jawab dari situ. Cik tak tahu. Oh tak tahu nah. Okey tak apa nah. Tak tahu ya. Nanti kita bagi tahu. Tadi ada orang jawab juga. Nur jawab apa di situ? Supaya baginda tahu siapa yang berada di belakang baginda. Supaya baginda tahu siapa yang ada di belakang baginda. Tadi Razia juga. Okey, satu-satu. Okay, Nur, supaya baginda tahu siapa yang berada di belakang baginda. Kemudian tadi Razia memberi signal yang dia masih ada di situ. Okay. Ada lagi jawapan selain daripada jawapan yang tak tahu? Abu Hurairah was walking behind him. So maybe Rasulullah might think it is another person. That's why he berdeham. You salah betulkan ya? Okay, tak apa Kak Aisyah. Siti Aja je jawab apa? Untuk memberitahu ada orang berdekatan dengan Nabi. Kak Salmi, terangkanlah Ustazah. Oi, marah ke? Marah ke ni? Terangkanlah Ustazah. Alah, hai. Yelah, Ustazah biasa tanya-tanya dulu. Nanti saya terangkanlah kan. Kalau semua benda Ustazah nak terangkan, doi, letih lah. Ni ada jawapan ni, Alhamdulillah ya. Suka dia kasi tahu. Ya, saya terangkan, jangan takut. InsyaAllah saya terangkan. Pernah ke saya tinggalkan soalan bergantung? Tak pernah kan? Okay. Baik, Kak Zaidah kata memberi isyarat. Memberi isyarat. Ada yang mengikuti Rasulullah. Kita tunggu jawapannya. Bagus. Okey, kita tunggu jawapannya. Siapa yang kena? Okay, betul. Tak marah pun. Okey, yelah tahu tak marah. Saja je Ustazah Penggurau je. Menceriakan pagi-pagi Isnin yang biru. Okey. Tak biru, kita merah ya pagi ni ya. Untuk memberikan keceriaan. Supaya dia punya vibes dia positif. Dia ceria, mata terbuka ya. Begitu keadaannya. Okey, baik. Kita lihat di sini. Ada kan ramai yang memberikan jawapan di situlah. Ada yang kata tak pasti. Tapi
lebih kurang betul juga di situ kan. Ramai yang kata untuk memberitahu bahawa ada orang yang berdekatan dengan Nabi. Sebab tadi kan kita cerita Abu Hurairah dia ikut Nabi dari belakang. Nabi SAW tidak tahu. Okey, ada orang yang ikut baginda. Jadi takkanlah masa Nabi nak buang hajat tu Abu Hurairah tiba-tiba nak serbu Nabi. Takkan nak cakap gitu kan. Terkejut orang tu macam itulah keadaannya. Ini adab. Ya, kita pun sebelum kita nak tegur orang tersebut untuk beritahu ada di sini seorang sahabat ni yang berdekatan dengan baginda, that's why lah dia minta izin terlebih dahulu dan kemudian dia berdeham untuk menunjukkan bahawa beritahu kepada Nabi ada orang yang ikut daripada tadi dekat belakang ni. Sebab tu tadi Nabi tanya man hadha, siapa ini? Kan dalam riwayat tadi Nabi tanya bila Nabi dengar ada orang minta izin dan juga ada orang berdeham tadi. Nabi tanya, siapa? Maknanya Nabi tidak tahu ada yang ikuti baginda dari belakang. Jadi inilah baru Abu Hurairah dia beritahu kepada Nabi, faqultu Abu Hurairah. Abu Hurairah jawab, ya saya Abu Hurairah. Itu yang menyebabkan Nabi SAW minta tolong dengan Abu Hurairah supaya bawakan batu, carikan batu untuk Nabi SAW. Dan Nabi memberikan perkara-perkara yang dilaranglah di situ. Jangan bawa tulang dan juga kotoran haiwan. Okey, baik. Terus ya Muslimah, kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Perkataan yang ketiga pada hari ini kita lihat di situ ibrini. Okey, ibrini maksudnya tolong carikan aku. Ya, tolong carikan aku. Baik, apa maksud ibrini di sini? Kita lihat di situ dijelaskan kepada kita tolong carikan aku artinya carikan untukku. Okey, sila cari perkataan itu. Sila cari perkataan itu yang berbunyi artinya carikan untukku. Saya nak baca itu sahaja untuk perkataan ini. Okey, di baris kita yang ketiga pada perkataan ibrini maksudnya carikan untukku. Dengan jelas kita fahami Nabi SAW setelah tahu Abu Hurairah yang berada berdekatan dengan baginda, Nabi pun beritahu kepada dia tolong carikan untuk saya batu-batu itu tadi. Okey baik, kita ada perkataan yang berikutnya. Saya tak baca ya yang seterusnya sebab dia bincangkan tentang cara bacaan, kemudian hamzah qat'i dan sebagainya. Hamzah wasal itu tak apalah, tinggalkan saja. Yang penting faham maksud daripada perkataan ini. Seterusnya kita pergi kepada perkataan astanfidu. Okey, kita ada perkataan astanfidu. Ada sedikit perbahasan berkenaan dengan perkataan ini. Yang mana di situ kalau kita lihat perkataan maksud daripada perkataan ini, aku gunakan untuk beristinja. Tadi Nabi kata tolong carikan untuk aku beristinja. Itu maksudnya. Dibaca dengan okey tak apa. Kita pergi kepada baris yang kedua di situ, perenggan yang kedua pada perkataan astanfidu. Al-Qazzaz, ini ada pendapat daripada Al-Qazzaz rahimahullah yang mana berkata astanfidu berasal dari kata an-nafdu yang menuruti wazan kata astaf'ilu. Maksud daripada perkataan ini ialah menggoyangkan sesuatu agar debu yang terdapat padanya berterbangan. Okey, maknanya kita panggil keadaan ini untuk membersihkan sesuatu pada sesuatu tempat. Jadi kalau astanfid ni dimaksudkan dengan keadaan yang mana menggoyangkan sesuatu yang ada habuk. Contoh ada habuk, kemudian bila kita goyangkan ataupun kita lap lah senang kita kata gitu, kita goyangkan, kita lap, kemudian debu tu pergi, maknanya dia berterbangan, bersih tempat tersebut. Jadi astanfid kebiasaannya digunakan untuk situasi yang begitu. Kan kita goyangkan ataupun kita goncangkan benda tu, debunya hilang. Tapi biasanya debu ni kita kena inilah tepis macam gitu kan. Jadi ini dalam bahasa Arab biasanya astanfid diguna perkataan yang sedemikian. Tetapi kita lihat pada penerangan di bawah itu, ada penerangan di bawah ini, ia rahimahullah, iaitu masih berbalik kepada Al-Qazzaz di sini, yang mana dia kata pada kedudukan ini artinya sama dengan astanzifu. Bila berada pada perkataan astanfidu yang menyebutkan menggoyangkan sesuatu pada satu tempat, tempat itu kemudian
debu tersebut bila digoyangkan bendanya, dia akan berterbangan kan. Keadaan itu maknanya membersihkan tempat tersebut. Bagi Al-Qazzaz rahimahullah di sini, perkataan ini boleh juga kita maksudkan dengan astanzifu. Yang mana kata ini dibaca dengan mendahulukan huruf za dari huruf fa. Ya, mendahulukan huruf za dari huruf fa. Yang bermaksud aku membersihkan. Jadi astanzifu ini maksudnya aku membersihkan. Jadi bila kita faham bersihkan, menghilangkan sesuatu tempat daripada debu, ini semua adalah keadaan-keadaan yang boleh juga kita fahami sebagai keadaan beristinja. Kerana istinja itu sendiri maksudnya kita bersihkan ya kemaluan daripada kotoran-kotoran yang melekat di tempat tersebut. Jadi walaupun digunakan perkataan astanfidhu ataupun ada juga riwayat yang menggunakan perkataan astanzifu, maka di sini kesemua maksud ini kita fahami ialah membersihkan diri daripada kotoran setelah buang hajat. Setelah buang hajat. Jadi kita fahami astanfidhu itu tadi bermaksud dengan istinja. Walaupun ya penggunaan perkataan adalah berbeza di sana. Baik, seterusnya kita lihat di sini perkataan yang berikutnya, muka surat 108 ya Muslimah, sila lihat pada perkataan yang berikutnya di situ yang berbunyi wala ta'tini. Jadi tadi Nabi SAW baginda minta kepada Abu Hurairah carikan untuk baginda dengan batu kan? Okey. Dan pada masa yang sama Nabi SAW juga menerangkan kepada Abu Hurairah apakah perkara yang jangan diambil untuk beristinja. Maknanya jangan bawakan untuk Nabi benda apa untuk baginda menggunakannya bagi beristinja. Jadi di sini kita lihat pada perkataan wala ta'tini dijelaskan kepada kita dengan panjang lebar tentang perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang nak mencari bahan bagi beristinja itu tadi. Baik, kita ada perkataan wala ta'tini bermaksud serta jangan kamu bawakan kepadaku. Okey, jangan kamu bawakan kepada aku. Baik, kita lihat di sini seolah-olah Rasulullah bimbang. Kenapa ya Nabi SAW sebutkan perkataan ini? Kerana di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Seolah-olah dia bimbang, Nabi SAW bimbang Abu Hurairah dia akan keliru. Keliru tu maksudnya dia akan bawa semua benda yang boleh digunakan untuk beristinja. Jadi Abu Hurairah ni dia akan bila kita kata cari batu-batu ke apa kan untuk aku beristinja ni, mungkin Abu Hurairah fikir ada juga benda lain yang boleh digunakan ya untuk beristinja. Kalau dia tak jumpa batu lah kan, kalau dia tak jumpa batu mungkin dia akan cari benda lain yang boleh digunakan untuk beristinja. Tapi di sini dikatakan kepada kita, Nabi sebutkan larangan istinja dengan tulang dan kotoran haiwan supaya Abu Hurairah dia cuma stick, maksudnya dia cuma dalam pemikirannya ambil batu sahaja. Okay, jangan ambil benda-benda yang lain, terutamanya di sini ialah tulang dan kotoran haiwan itu tadi. Baik, kemudian kita lihat di sini, diterangkan saya baca sekali lagi di situ Muslimah, seolah-olah Rasulullah SAW khawatir kalau Abu Hurairah keliru dalam memahami sabda baginda astanji, sebab ada juga pendapat, tadi kan kita bincang perkataan astanfidhu kan, ada juga yang menyebutkan dengan lafaz astanji, okey, astanji. Tapi di sini kita fahami bahawa astanji itu masih lagi bermaksud dengan dengan istinja, ya, yang mana bermaksud semua benda yang boleh menghilangkan najis dapat digunakan untuk beristinja. Sehingga tidak hanya batu yang boleh digunakan untuk beristinja. Okay, sebab itu di sini Nabi berikan pengkhususannya. Oleh kerana itu Rasulullah menyebutkan larangan beristinja dengan tulang dan kotoran haiwan yang sudah kering. Adapun selain itu boleh digunakan untuk beristinja. Baik, apabila hanya batu yang boleh digunakan, tadi kalau kita fahami daripada hadis ini, kita nampak ya bila Nabi SAW sebutkan tentang batu, kemudian Nabi SAW kata jangan ambil kotoran tulang dan kotoran haiwan. Dan di sini ada pendapat
di kalangan sebahagian ulama yang bermazhab Hanbali dan juga Zahiri yang menyatakan bahawa kalau gitu hanya batu sahajalah yang boleh digunakan untuk beristinja. Bererti larangan baginda untuk beristinja dengan dua benda ini tidak bermakna sama sekali. Beliau menyebutkan batu sebagai benda untuk beristinja tidak lain kerana benda ini banyak bertebaran di mana-mana. Maknanya kalaupun Nabi SAW tak sebutkan tentang kotoran dan juga tulang haiwan tu tadi kan, tak sebutkan pun tak apa sebenarnya. Gitu maksud daripada pendapat ini. Tak sebutkan pun tak apa. Kerana bagi yang berpendapat secara zahir ini kan, sebab batu tu banyak ada di mana-mana di sekitar Nabi SAW. So kalau Nabi tak sebutkan tentang tulang ataupun kotoran haiwan pun tidak menjadi masalah. Ini pendapat sajalah ya. Okay, jangan serius sangat fikir tentang pendapat itu. Baik, so di sini kita lihat ya, ada pendapat yang berikutnya. Pendapat yang berikutnya menyebutkan bahawa lalu Al-Bukhari mencantumkan lafaz tambahan dalam perbahasan Al-Mab'ath iaitu perihal jin. Ustazah pernah kan cerita tentang ni? Bila Ustazah cerita? Saya pernah kan bawakan hadis ini? Bila saya bawakan hadis ini? Cerita tentang perihal jin. Di hadis yang keberapa? Ingat tak? Di hadis yang keberapa saya cerita? Ada jawapan? Masih membilik kitab ya? Okey, faham? Tak apa. Silakan. Ada tak jawapan? Ingat tak bila saya ceritakan hadis ni? Ke tak ingat dah? Ingat ke tidak? Mana jawapannya? Ustazah pernah bincangkan tentang hadis jin kan? Di masjid. Baru bincangkan, tak jauh sangat perbincangannya. Ada jawapan? Tak ingat ya? Bila saja bincangan? Ini hadis yang keberapa? Ceritanya ingat tapi hadisnya tak ingat. Oh, ceritanya ingat, hadisnya tak ingat. Ya betul, cerita ingat tapi hadis tak ingat. Saya tak tanya hadisnya. Saya tanya pada hadis yang keberapa dulu saya pernah masukkan hadis ini. Saya pernah bawakan hadis ini sebagai untuk kita memahami bab yang keberapa kita bincangkan, di bab yang keberapa. Bincang di bab yang ke-16 kan, tentang pelayan ataupun seorang budak yang bawakan air kepada Nabi SAW. Pergi mana semua ni? Tak ingat ya. Oh, Ustazah dah bab 20 dah. Itu bab 16 jauh sangat. Ya ke jauh? Baru 4 kali ni. Baru 4 kali ni. Okay. Jauh ke? Tak ingat ya. Penat cerita. Okay. Penat saya syarah ya. Tak ingat ya bab yang keberapa. Bab yang ke-16 kan. Kita ada bincangkan tentang pelayan Nabi SAW yang bawakan air ya untuk Nabi SAW. Jadi ada hadisnya yang kita bincangkan di situ. Dan pada bab kita yang ke-20 ini dia menguatkan lagi lah perbincangan tersebut. Okey, baik, kita lihat ya di sini. Lalu Al-Bukhari mencantumkan lafaz tambahan
dalam pembahasan al-mab'ath, iaitu bab perihal jin, bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai buang hajat, Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi. Ingat tak? Dia tanya pada Nabi, kenapa tak boleh bawa tulang dan kotoran haiwan? Jadi Nabi jawab, huma min ta'amil jin. Ini sebabnya. Kerana kedua benda tersebut adalah makanan jin. Jadi kita tak ganggu ya makanan jin ini, kita biarkan, jangan diambil dan dikotorkan makanan mereka. So sebab itulah di sini Nabi SAW melarang. Baik, daripada teks hadis ini kan, daripada perbincangan yang terdapat di dalam teks hadis tersebut, iaitu huma min ta'amil jin ini, kita dapati bahawa ada beberapa perkara yang boleh kita fahami. Yang mana juga di kalangan para ulama, mereka memberikan satu penerangan pendapat mereka yang tersendirilah berkenaan tentang hal ini. Okey, kita lihat di sini. Bila Nabi SAW ya, tadi Nabi sebutkan jangan bawa tulang dan juga kotoran haiwan. Lalu Abu Hurairah setelah Nabi SAW selesai buang hajat baginda, Abu Hurairah tanya kepada Nabi SAW, kenapa tak boleh ya untuk bawakan kotoran dan juga tulang haiwan itu tadi. Dan di sini Nabi kata apa? Kerana kedua-dua itu adalah makanan oleh golongan jin. Jadi bila Nabi kata tulang dan kotoran haiwan ini adalah makanan jin, maka di sini keluarlah hukum bahawa kedua benda itu dianalogikan dengan semua jenis makanan manusia. Jadi kalaulah makanan jin ini kita tak boleh ganggu, bermakna makanan manusia pun sama juga. Okey, dianalogikanlah untuk semua jenis makanan manusia, bahkan boleh dikatakan lebih terlarang dalam hal ini. Jadi makanan manusia lebih-lebih lagi lah ya dilarang untuk diganggu jika sekiranya kita ada nampaklah di situ. Dan kemudian daripada apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi ya, berkenaan dengan tulang dan juga kotoran haiwan yang tidak dibenarkan untuk diganggu kerana ia adalah makanan bagi golongan jin, maknanya sini kita menghormatilah ya makanan orang lain. Makanan makhluk lain, makanan makhluk lain. Jadi jangan diganggu makanan mereka. Sebab itu kalaulah makanan makhluk lain kita hormati, apatah lagi makanan kita sesama manusia ini lebih-lebih lagi perlu dihormati. Dan di sini juga ada mengemukakan pendapat dalam hal ini demikian juga dengan benda-benda yang dimuliakan. Makanan kita muliakan supaya jangan dikotorkan ya. Makanan jin, makanan manusia, begitu juga semua benda yang perlu dimuliakan seperti disebutkan di sini kertas-kertas kitab-kitab agama. Apa-apalah perkara yang mengandungi hal-hal yang perlu untuk kita muliakan ni, jangan diganggu, jangan kita rendahkan. Walaupun ia benda ya muslimah, okey, walaupun ia benda. Kita jangan kata alah ni benda je tak apalah, kita kotorkan, ambil je kita buat bersihkan kan untuk kotoran ni, tak boleh sedemikian. Di sini benda-benda yang dimuliakan contoh seperti kertas kitab-kitab agama dalam hal yang begini kita tahu dalam ni ada perbincangan tentang agama, mungkinlah kita kata buku tak guna lagi. Kita nampak kan orang buang buku tersebut tapi tak boleh digunakan. Walaupun kita kata alah orang dah buang, orang tak pakai, dah tak ada benda nak guna. Kena cari juga benda yang lain. Jangan kita koyakkan buku tersebut lalu kita gunakan untuk beristinja. Jadi ini tidak dibenarkan lah ya, ini pendapat yang pertama. Dan seterusnya kita ada pandangan yang lain berkenaan dengan isu ini yang mana mereka menyebutkan begini ya, dikatakan bahawa yang menjadi sebab larangan beristinja dengan kotoran. Kenapa? Sebabnya kita ni tidak boleh untuk beristinja dengan kotoran tu. Adalah kerana kotoran termasuk benda yang najis. Tadi kan Nabi kata jangan ambil kotoran haiwan. Jadi secara logiknya juga kita faham kotoran ini adalah perkara yang najis ataupun benda yang najis yang tak seharusnya kita guna untuk bersihkan benda yang najis. Sekarang kita buang hajat. Buang hajat ni dalam keadaan yang najis kan, pada tempat kemaluan itu. Takkan kita nak ambil benda yang najis, kita nak bersihkan benda yang najis. Makin kotorlah kan keadaan sedemikian. Maka sebab itulah di sini dikatakan maka atas dasar itu pula mereka memperluaskan larangan dalam perkara ini pada seluruh benda yang tergolong najis. Jadi semualah perkara-perkara yang kita lihat ia sebagai kotor, ya, sebagai najis,
Jangan digunakan untuk beristinja. Perlu cari bahan ataupun benda yang suci. Kalau kita nampak benda ini najis, okey, tinggalkan, jangan digunakan. Baik, seterusnya pandangan yang terakhir ya di sini, kalau kita lihat di muka surat kita yang ke-109, dijelaskan kepada kita pada pandangan yang terakhir, apa dikata? Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahawa sebab larangan menggunakan tulang, tadi kita bincang sebab larangan menggunakan kotoran haiwan. Sekarang pada pandangan yang terakhir ini menjelaskan kepada kita kenapa kita dilarang menggunakan tulang tu tadi, kan? Okey. Jadi disebutkan di sini ialah kerana sifatnya yang licin. Bila dia dah kering lah kan, tulang ini dia ada sifat yang licin sehingga tidak dapat menghilangkan najis dengan baik. Jadi ini pendapat yang terakhir mengatakan sedemikian. Maka hukum ini diberlakukan pula atas seluruh benda yang memiliki sifat yang sama. Jadi benda-benda semua yang memiliki sifat sebagaimana sifat tulang itu, yang licin, dah kering kan, kemudian dia licin dan sebagainya, tidak dibenarkan untuk digunakan bagi beristinja. Sebab itu kan dikata di sini contohnya adalah kaca yang licin. Adakah siapa yang nak beristinja menggunakan kaca? Saya rasa tidak kan, berbahaya. Benda tu licin dan tak sesuai untuk digunakan bagi beristinja. Dan pendapat ini diperkuat oleh hadis riwayat Ad-Daruqutni dan ia mensahihkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW melarang seseorang beristinja dengan menggunakan kotoran atau tulang. Dan Nabi SAW juga bersabda, innahuma la yutahhirani. Sesungguhnya keduanya tidak dapat menyucikan. Senang kata begini ya muslimah. Bila dua benda itu tadi, iaitu kotoran haiwan dan tulang, dilarang untuk kita gunakan bagi beristinja kerana sebabnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, kedua-dua benda ini tidak boleh menyucikan. Dia tidak dapat menyucikan. Ia bahkan boleh dalam keadaan yang tertentu boleh menyebabkan bertambah kekotoran. Di samping dengan apa yang telah diperjelaskan di kalangan para ulama berkenaan dengan pandangan-pandangan lain lah. Pertama, bukan sahaja kerana ia adalah makanan untuk jin, okey, iaitu tulang dan juga kotoran haiwan ini bukan sahaja makanan untuk jin yang perlu kita hormati makanan mereka, muliakan makanan mereka, jangan ganggu makanan makhluk lain begitu. Dan ia dianalogikan untuk semua jenis makanan manusia, bila dah namanya makanan, jangan kita ganggu makanan itu, dan juga bentuk benda-benda yang dimuliakan. Namun di sana ada juga faktor-faktor yang lain yang mana ia kerana pertama ia adalah najis. Kedua juga ialah kerana sifatnya yang mana memiliki keadaan ataupun sifat tidak boleh menyucikan benda-benda yang kotor. Sebab itu taklah diberikan kepada kita satu kelonggaran untuk menggunakan kedua-dua alat penyuci itu tadi kan, iaitu tulang dan kotoran haiwan. Okey, so ini dijelaskanlah tadi pada semua perenggan tersebut. Baik, seterusnya di sini kita ada perkataan wa'aradtu. Lalu aku pun menyingkir. Okey, sampai situ saja perkataannya. Saya tak letak di slide saya untuk perkataan ini. Dan kita ada pada muka surat kita yang terakhir pagi ini, iaitu muka surat 110, kita ada perkataan yang terakhir juga, falamma qada. Falamma qada maksudnya setelah selesai, yakni setelah Nabi SAW selesai buang hajatnya. Sedangkan lafaz atba'ahu bererti mengikutinya, bermaksud beristinja dengan batu itu tadi. Okey, jadi maksud penyertakannya adalah beristinja dengannya. Selesai perbincangan tentang perkataan-perkataan ataupun lafaz-lafaz yang terkandung dalam hadis kita di bab yang ke-20 ini. Dan tadi ada penambahan berkenaan dengan perbincangan makanan jin kan, mengapa kedua-dua bahan itu tidak dibenarkan di samping ia adalah makanan jin kerana sifat ataupun jenis yang ada pada kedua-dua benda tersebut. Dan kita lihat di sini ada beberapa keterangan yang diberikan sebagai penutup
kepada perbincangan kita pada pagi ini. Okey, ada 3 perkara yang disebutkan di sini sebagai satu pengajaran ataupun intipati penting yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Ya, pertama ya, kita lihat di sini dijelaskan kepada kita bahawa boleh mengikuti orang yang terhormat meskipun tanpa perintah. Ada keadaan-keadaan yang dibolehkan ya untuk kita mengikuti orang yang terhormat, iaitu di sini kalau dalam kes kita di sini dalam hadis Nabi, Nabi SAW dilihat sebagai orang yang terhormat tersebut. Lalu yang mengikutinya tadi siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau kita faham daripada awal tadi kisahnya Abu Hurairah ni dia ikut Nabi dalam keadaan yang Nabi SAW tak perasanlah yang Abu Hurairah ikut daripada belakang. Dan kita lihat bagaimana cara dia nak menegur Nabi SAW itu tadi sebelum dia mendekati Nabi. Itu dia minta izin terlebih dahulu dan dia berdehem di situ dalam keadaan yang berdehem untuk beritahu kepada Nabi ada orang yang ikut tadi dan berada dekat dengan Nabi SAW. Dan di sini kita lihatlah dalam keadaan begini maknanya tak menjadi masalah kalau kita ni ikut orang ni tanpa perintah. Sebab di sini Nabi SAW tak perintahkan Abu Hurairah untuk ikut baginda SAW. Tapi Abu Hurairah dia ikut daripada belakang. Wallahu a'lam, mungkin dia ingin melihat apa yang Nabi SAW lakukan untuk dilihat sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk diamalkan, dan begitulah keadaan di kalangan para sahabat kebiasaannya. Namun jangan sampai perkara ini ia menjejaskan privasi orang lain. Saya juga ingin tekankan sedemikian. Jangan sampai ia menyusahkan, menyukarkan, buat orang lain rasa risau tentang keselamatan diri mereka kan. Kalau kita minat sangat dengan seorang ustazah tu, jangan kita ikut dia pula daripada belakang ya, takut ustazah tu. Tiba-tiba kenapa lah makcik-makcik ni ikut daripada belakang ya, nak gimana ni, semua kan. Tiba-tiba ikut daripada belakang kan. So kita lihatlah juga keadaan-keadaan yang dibolehkan. Dan bagi saya terbaik ialah minta izin dulu sebelum kita nak ikut. Apa pun keadaan di sini ya, minta izin terlebih dahulu kerana konteks kita berbeza. Mungkin konteks kita tak sama dengan konteks Nabi SAW. Situasi kita pada hari ini banyak perkara-perkara bahaya yang ada di sekitar kita. Jadi untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan diri orang lain. Mungkin kita rasa bila orang ikut daripada belakang ni, apa rasanya? Mesti kita rasa takut kan? Kita rasa tak selesa, kita rasa tak suka dengan keadaan sedemikian. Jadi kalaupun di situ guru, dia adalah orang yang terhormat, sesiapalah yang kita anggap ia sebagai insan yang kita hormati, apa pun yang kita nak lakukan, minta izin terlebih dahulu. Okey, minta izin terlebih dahulu. Dalam keadaan yang sedemikian, ia tidak menimbulkan salah faham, ya. Ia tidak menimbulkan keadaan-keadaan yang menyebabkan orang pergi report polis ke apa-apa kan. Ada stalker tiba-tiba ikut kita. Ini semua keadaan-keadaan yang perlu juga diperhatikan. Kerana di sini konteksnya sudah berbeza, keadaannya sudah berubah, ya. Jangan kita mentang-mentang di sini Imam Ibn Hajar keluarkan poin yang pertama, kita kata tak apalah, bolehlah ikut Ustazah Sakinah. Kan dia balik senyap-senyap, kita ikut daripada belakang. Lepas tu Ustazah, tiba-tiba terperanjat saya tiba-tiba kat depan pintu. So dalam keadaan yang begini tidak dibenarkan. Ya, jaga privasi orang lain, terutamanya guru kita, hormati privasi mereka kan. Jangan terlampau sibuk sangat ya tentang apa yang guru buat dan sebagainya, kerana kita tak sama dengan Nabi SAW lah. Jangan diletakkan di tempat yang sedemikian. Jadi dalam keadaan-keadaan yang begini, banyak perkara yang perlu dijaga daripada sudut adab antara guru dan pelajar, ya, antara pelajar dan guru juga, supaya guru ni dia tak tersalah faham dengan pelajar. Kerana ini adab sebagai seorang guru. Kita tidak mahu kita ada pemikiran ataupun suuzon kepada pelajar-pelajar kita ataupun jemaah kita. Jadi perlu banyak sangat jaga ya adab antara satu dan yang lain. Okey, baik Muslimah, kita pergi kepada pengajaran yang kedua di sini. Apakah dia? Kita lihat. Seorang pemimpin ya boleh meminta salah seorang rakyatnya untuk melayani dirinya. Okey, baik. Tadi kesnya kan dekat situ, Abu Hurairah apa dia buat? Setelah dia berdehem tadi kan, dia beritahu kepada Nabi, ada orang dekat dengan Nabi kan kat situ. Jadi Nabi tanya siapa? Nabi nak tahu dulu siapa. Kot-kotlah pihak musuh ke apa ya? Ni pun tak tahu juga. Jadi ini kehati-hatianlah. Nabi tanya siapa? Dia kata Abu Hurairah. Dan kemudian Nabi SAW minta kepada Abu Hurairah untuk bawakan batu dan jangan bawakan kotoran haiwan dan juga tulang untuk Nabi beristinja.
Baik, daripada keadaan Nabi SAW yang minta kepada Abu Hurairah supaya datangkan ataupun tolong Nabi bawakan untuk baginda bahan ataupun alatlah untuk beristinja ini, kita dapati bahawa orang yang berada di atasan ataupun orang yang di pihak atasan ini tak salah kalau sekiranya dia nak meminta bantuan, meminta pertolongan daripada rakyatnya supaya berikan sesuatu untuk diri dia lah. Maksudnya layani diri dia. Bantu dia lah. Layani diri ni maksudnya bantu diri dia. Dalam keadaan itu tadi, Nabi minta Abu Hurairah bantu cari batu tersebut. Jadi kan kita lihat beginilah, kalau kita mungkin kita majikan ataupun kita adalah seorang guru, ibu contohnya di sini ibu, nenek ke apa, kan kadang-kadang kita katakan dengan cucu kita, Haris tolong ambilkan nenek ni cermin mata, maknanya kita minta orang layan kita. Bukan kita tak boleh bangun, betul tak? Bukan kita tak boleh bangun untuk ambil, tapi kita minta dilayan. Maka dalam hal yang begini, kalaulah apa yang diminta itu tidak melampau, tidak menjadi masalah. Boleh sahaja. Jadi guru minta tolong kepada pelajar kan, tolong bukakan kipas, contohlah begitu. Tolong ambilkan saya kerusi, tolong ambilkan saya air. Ini semua keadaan-keadaan yang dibolehkan. Jadi tidak menjadi masalah apabila kita ni orang yang lebih sedikit lah keadaannya, kita nak minta bantuan daripada orang yang berada di bawah kita. Contoh guru minta tolong daripada murid ataupun ibu minta tolong daripada anak, nenek minta tolong daripada cucu kan. So dalam keadaan-keadaan sedemikian dibenarkan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada poin kita yang terakhir pada pagi ini, iaitu keharusan memalingkan muka dari orang yang sedang buang hajat. Ini penting. Ini penting. So kita lihatlah di sini antara poin kita yang pertama dan yang ketiga ni ada link dia kan, iaitu untuk menjaga privasi. Janganlah pula dah mentang-mentang Nabi tak kisah kan, boleh tengok pula apa Nabi buat kat situ. Di sini kita nampak bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bila dia dah beritahu kepada Nabi, dia berada di sekitar Nabi SAW kan dekat situ, bila dah berikan Nabi batu yang Nabi minta, dia letakkan di tepi Nabi, dia terus pergi dan berpaling. Maksudnya dia tak tengoklah macam mana Nabi SAW beristinja ataupun macam mana Nabi SAW buang air kecil ke apa kan, dia tak tengok. Dia memalingkan wajahnya. Jadi ini maknanya kita menjaga privasi, menjaga aib yang ada pada orang yang kita hormati. Begitu keadaannya. So dalam keadaan yang begini kita lihat dijelaskan kepada kita poin yang ketiga dan keempat ni actually poin yang sama. Saya nak cantumkannya poin itu. Dalam kitab kita kedua-dua itu berada pada poin yang ketiga. Baik. Jadi keharusan memalingkan muka dari orang yang sedang buang hajat serta membantu membawakan benda-benda yang dapat digunakan untuk beristinja dan meletakkan benda-benda tersebut di dekatnya. Jadi ada dua keadaan di sini yang boleh kita lakukan setelah kita bantu orang ataupun mungkin teman kita ni bawakan air ke apa-apa kan, kita dah lah pergi daripada situ, janganlah melanguk pula kat depan tu tengok kan. Dah bagi contoh mungkin kawan kita minta air, dibawakan air untuk beristinja ataupun bahan-bahan benda-benda yang boleh digunakan beristinja ini, dah kita letakkan di tepi dia, kita pun pergi palingkan wajah. Jangan kita lihat. Ini untuk kita jaga adab, jaga aib teman kita itu tadi. Maka dia kata dengan demikian orang yang sedang buang hajat tidak perlu lagi mencari benda-benda tersebut setelah ia selesai buang hajat. Yang mana hal itu boleh menyebabkan ia terkotori oleh najisnya. Jadi bila kita tadi kan yang terakhir itu membantu membawakan benda yang diperlukan untuk beristinja dalam keadaan-keadaan ini bermakna kita memudahkan urusan orang itu setelah dia selesai buang hajat. Jadi taklah kotor kan kalau dia buang air kecil contohnya, mungkin bila tiba-tiba dia lupa nak cari batu ataupun air kan untuk dekat dengan dia, dia bangun mungkin kesannya menitis, menitiklah kan najis itu di mana-mana. So ini keadaan-keadaan yang bila kita bantu bawakan air ataupun bawakan batu tu tadi kepada orang yang sedang buang hajat, ia membantu untuk dia agar kotoran tersebut tidak bersepah-sepah lah di mana-mana tempat.
Jadi bersihlah keadaannya. So itulah ya yang ketiga yang terdapat pada kitab kita pengajarannya. Jadi ada 3 pengajaran tadi yang bagi saya semuanya membincangkan tentang menjaga adab ya kita kepada orang atasan ataupun orang yang lebih kita hormati, antaranya guru kita, ibu bapa kita, sesiapa sajalah yang lebih tua daripada kita, supaya adab-adab ini dapat dijaga dan dipegang sebagaimana juga ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tadi. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Rasanya tak ada apa-apa lagi ya nak bincang. Dah selesai dah hadisnya. Selesai sudah perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita. Ringkas rasanya tak banyak yang complicated lah. Sebab apa saya yakin berkenaan dengan kedua-dua bahan tadi sebagai makanan jin tu, sebab saya dah jelaskan pada bab yang ke-16. Jadi saya tak nak bawa lagi perbincangan itu sekali lagi. Takut dia jadi drag lah kan. Bila jadi drag macam alah tuan-tuan dah cerita benda ni benda sama. Jadi tak apa. Nanti boleh refer kembali ya pada mungkin kalau sesiapa yang baru mengikuti kuliah saya pada hari ini ataupun dia lost dekat mana perbincangan tersebut, bolehlah cari rakaman di YouTube Masjid Yusof Ishak ataupun YouTube saya sendiri ataupun di Facebook Masjid Yusof Ishak ini untuk melihat kembali, mendengarkan kembali perbincangan penuh yang telah saya tampilkan berkenaan dengan hadis. Tulang dan kotoran haiwan itu adalah makanan jin. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya di sini. Nura, Azfa, Nurul Atika, Kak Zah kita, Cik Salima, Kak Aisyah dan semua yang mengikuti pengajian pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan menuntut ilmu agama, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di masa yang sama dan tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.